Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Part Progresif, Part Kreatif dan PKA. Pada ini kita sambung lagi. Masih lagi dalam bab 6. Kita akan pergi pada subtopik yang nombor 2. Yang kedua iaitu nilai pH. Okey. So nilai pH ni cikgu rasa awak dah ada idea apakah itu maksud pH. Awak tahu dah pH tu pengukuran pasal apa Okey, so nilai pH ni pengukuran pasal keasidan dan kealkalian satu bahan kimia tu Okey, so kalau awak tengok dekat ni ada dalam buku teks rasanya dia kata kalau kita beli ikan bukan saja orang yang suka beli ikan, siapa yang suka beli ikan actually lain ikan lain nilai pH dia. Lain ikan lain nilai pH dia yang sesuai untuk dia hidup. Okey, sesuai kan ada ikan yang kita bela, kita dah bela elok dah bagi makan semua oksigen cukup semuanya baiklah. Tapi mati. Okay, so salah satu sebabnya nilai pH air yang hidup tu tidak sesuai dengan dia. Okay, kalau yang cerita pasal Zahir ni, abang Zahir Zahir dengan abang dia ni, dia nak bela clownfish ikan badut kan. Kata abang dia kata clownfish ni sesuai 8.0 sampai 8.3 tu punya pH. So cikgu rasa awak tahu kan 8.0 sampai 8.3 tu kategori apa? Asid ataupun alkali. Okey. Okay. Right now, jom kita tengok kat sini Alright, ini adalah skala pH anak-anak. Okay, skala pH ni supposedly awak pernah tengok dan awak tahu lah skala pH ni. pH ni awak boleh guna bermacam-macam cara. Dia kita ada penunjuk semester, meter pH ataupun kertas pH. Okey. Yang ni penunjuk semester dengan kertas pH lah. Yang ni meter pH. Meter pH ni paling senang lah nak tengok. Kalau penunjuk semester dengan kertas pH ni, korang kena tunggu dia korang kena bandingkan color dan sebagainya. It takes time lah. Tapi kalau meter pH ni memang ada digital ni, kita boleh baca berapa dia punya bacaan pH dia. Okay. So kita tahu skala pH ni dia punya julat adalah daripada 0 sampai ke 14. 0 sampai ke 14. Okay, so daripada 0 sampai 14 ni, dia ada ciri-ciri dia lah. Yang ni berasid atau beralkali. Awak tahu di tengah-tengah ni, dengan skalanya nombornya 7, dia bersifat neutral. Okay, so belah kiri skala pH iaitu daripada 0 sampai 6. Satu bahan tu, kalau lah bacaan pH dia 0 sampai 6, dia bermaksud dia berasid. So 8 sampai 14 dia beralkali lah. Okay, so anak-anak, ini dahululah. Okey, ini strategi cikgu rasa simple je kot. Korang pun dah tahu. Okey, so kita tengok pula apakah itu pH. Selalu dengar pH kan, apakah itu pH? Sebenarnya kalau korang nak tahu, pH ni dia adalah satu ukuran logaritma atau atas kepekatan ion hidrogen. So maksudnya nilai pH tu nilai kepekatan ion hidrogen. Nilai kepekatan ion hidrogen iaitu kepekatan hidrogen terkandung dalam satu bahan tu, dalam satu asid. Dalam satu asid lah kalau kita kat sini kan. Kita tumpu kepada hidrogen dulu kepekatan ion hidrogen. Itulah maksudnya nilai pH ni tanpa hidrogen lah sebenarnya. Alright. Okay, so macam mana nak cari nilai pH? Okay, cikgu macam kertas litmus kan. Kertas litmus kita ada biru dan merah. Okay, kertas litmus dia boleh menentukan kertas litmus ni dia boleh menentukan ada sesuatu larutan tu sama ada berasid atau beralkali kan. Dia ada warna biru atau merah kan. Tapi kertas litmus tidak dapat menentukan nilai pH. Berapa bacaan pH dia tidak dapat tentukan. Dia hanya boleh beritahu yang ni asid, yang ni alkali So sekarang ni pH ni, nilai pH ni kita nak baca berapa pekatnya ion hidrogen terkandung dalam satu larutan tu. Okay, so ini adalah formula dia. Okey, ini adalah formula dia. Nak cari nilai pH, maksud nilai ni adalah satu nombor. Okay, so dia punya formula ialah pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Ini adalah kepekatan ion hidrogen. Ini adalah kepekatan ion hidrogen. Alright, unit dia ialah mol per dm per d. Ala-ala nak cakapnya dia punya kepekatan larutan tu teruslah. Faham
Okay, so pH itu sama dengan negatif log ke perkataan yang ni. Yang ni adalah ke perkataan ion hydrogen. So, tahu kan log tu nak cari kat mana dalam paket saintifik kan? Tapi kan dia dah log, ada memang dah ada log dah kat situ. Nanti cari balik. Carilah kalkulator saintifik, cari hilang. Okay, now kita pergi next. Alright, so macam mana kita nak buat pengiraan nilai pH? Cikgu ambil contoh daripada buku teks saja senang. Okay, alright. Tak perlu nak ambil contoh-contoh yang hebat-hebat, nak susah-susah lepas tu kau tak faham. Kita tengok yang simple je. Penting asas kita faham. Okay, awak tengok contoh soalan ni. Okay, tengok contoh soalan ni. Dia kata, hitungkan nilai pH. Oh, dia nak suruh aku hitung nilai pH. Okay. Bagi asid nitrik HNO3 dengan tepatan ion hidrogen ni ialah 0.5 mol per dm padu. Dia suruh hitung nilai pH. So, apa yang perlu buat ialah formula ni kena tulis wajib. Negatif log ke perkataan ion hidrogen. Sebab dia ni asid nitrik, asid ni sudah ke perkataan hidrogen lah ya. So, dia dah bagi 0.5 mol per dm padu. So, apa yang korang kena buat ialah korang letak negatif dalam kurungan negatif log berapa dia punya perkataan tadi 0.5. Alright. So, ini dia punya formula. Teruskan lagi. So, bila negatif jangan lupa. So, bila awak kena tekan log 0.5 dulu. Tapi sebenarnya kalau kita terus pun tak apa, tak salah. Ni kerana jalan kerja je lah. So, bila awak tekan log 0.5, jawapan dia ialah negatif 0.301. So, kalau negatif, positif. So, jawapan dia ialah 0.301. Ingat, awak tak boleh dapat jawapan negatif. Kalau awak dapat negatif, maksudnya awak tak darat masuk lagi lah. Negatif dan negatif tu So, it's really not difficult one lah. Okay. So, sekarang ni, kalau nak bagi jawapan, awak boleh bagi jawapan kepada 2 atau 1 ataupun 2 titik perpuluhan Okay, so at least 1 angka bererti lah bagi jawapan dengan angka bererti. So, kalau dekat sini jawapan dia 0.3 1 angka bererti. Korang tahu kan angka bererti tu apa kan? Okay, so tengok pula soalan kedua. Dia kata, tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 2.0. Yang ni soalan ni dia terbalik pula. Tapi tak boleh, tak payah nak pening kepala as long as kau ikut dia punya formula. Okay, kemolaran ni maksudnya apa? Alah, kemolaran ni kepekatan lah. Kepekatan dalam unit mol kan, dalam unit mol. Maksudnya mol per dm padu dia berapa? Kepekatan. Lepas kita pengarang tu kan. Ingat balik lah. Okey, dia kata HCl punya kepekatan kalau dibagi nilai pH 2.0. Whatever it is, however it is, you always write the formula first. And then substitutekan, masukkan maklumat and then korang baru nampak macam mana. Okay. Now, mungkin awak rasa takut sebab keliru sebab yang ni melibatkan log-log kan. So, as usual, you write the formula first. Okay, pH ialah negatif log kepekatan ion hidrogen. Okay. Nah, sama balik. Alright, so sekarang ni yang dia bagi ialah pH. Kita letak kat tempat pH 2.0. Negatif log kepekatan ion hidrogen. So sekarang ni anak-anak kita nak kepekatan ion hidrogen kan. Okay, what should we do first? Kita jadikan bahagian yang kita nak cari tu positif. Faham tak? Always make the thing that the subject that you want to find positive dulu. So since pH ni ada kat bahagian sini, kat bahagian kanan ni, kat bahagian kanan ni negatif, kita alih ke tempat untuk nampakkan, untuk menjadikan dia positif. So, log kepekatan hidrogen yang 2.0 ni tadi positif, di sana pula dia jadi negatif. Faham tak? This is a simple maths lah sebenarnya. Ini percakapan maklumat je. Okay. So, sekarang ni anak-anak, korang nak cari kepekatan ion hidrogen kan? Okay, so sekarang ni macam mana nak cari kepekatan ion hidrogen? Caranya ialah korang kena buat anti-lock. Faham tak? Maksudnya nak cari ni di lock kan. So kalau kita hilangkan lock tu, kena tekan anti-lock lah. Bukan tekan anti-lock. So kalau hantar kereta tu, awak kena tekan shift, awak tekan lock untuk dapatkan jawapan. Okay, so bila awak kira-kira dia akan dapat 0.01 apa unit dia? dm per mol. Mol per dm. Mol per dm.
PM padu. Jadi hasil jawapan dia satu angka berarti lah. Kena hilangkan log, kena jawapan anti log lah. Alright, itu adalah caranya. So now kita sambung, tengok kat contoh soalan yang lain. Sebab kalau PH ni mau kepada pengiraan lah Okey. So sekarang ni kita pergi kepada POH pula. So POH ni korang tak pernah dengar. Mungkin ada yang pernah, ada yang tak pernah dengar. Tapi menggunakan log kita boleh dapatkan juga POH. Okey. So tadi kalau pH ialah dia punya pengiraan ataupun pengukuran kepekatan ion hidrogen. Now kalau POH ialah pengukuran ataupun pengiraan untuk kepekatan ion hidroksida pula, sebab ini adalah berkaitan dengan alkali. So kalau hidroksida of course it has something to do with alkali, dia adalah alkali. Okay, so sekarang ni sama je formula dia. POH adalah sama dengan negatif log kepekatan, ialah kepekatan ion hidroksida. Okey, dalam unit mol per dm padu. Okey, so kalau korang nak tahu, okey, yang ni dah tunjuk kat sini. Sebenarnya pH tambah dengan POH, nilai dia akan memberikan 14. Kenapa 14? Sebab kita tahu skala adalah maksimum sampai 14. So daripada 0 sampai 14 ni, ini adalah dari pH ke POH. Sini bahagian ni ialah pH dan bahagian ni ialah POH. Faham So kalau nak dapatkan pH, kalau dah bagi POH 14 tolak je lah nilai POH. Kalau nak dapat POH diberikan pH 14 tolak je lah pH. Itulah apa kita tengok soalan supaya boleh faham lebih lagi. Okey, apakah itu POH? Kita dah tahu lah kan. POH ialah pengukuran kepekatan ion hidrogen dalam satu lautan aqueous. Okey, nak tengok soalan. Change the color. Okey, hitungkan nilai POH bagi larutan natrium hidroksida. So korang tahu natrium hidroksida, ni alkali, of course lah, sebab itu POH yang mengandungi kepekatan ion hidroksida OH- ialah 0.1 mol per dm padu. So dia suruh cari POH. So macam biasa, letakkan dia formula. Sorry, POH dan POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So sekarang ni negatif log kepekatan ion hidroksida kat sini dia bagi dah 0.1. So negatif tu jangan hilang lagi, log 0.1 tekan kalkulator, korang akan dapat negatif 1. So nilai dia ialah 1. So POH dia 1. Let's say ini POH natrium hidroksida. Sekarang ni saya tanya pH natrium hidroksida. So kiranya kalau saya nak tahu pH dia berapa pula, cara ni kan kita tahu pH tambah dengan POH ialah 14 kan. So sekarang ni saya nak tanya pH natrium hidroksida. So pH dia ialah 14 tu tolak dengan POH dia. Mana nak dapat POH ni? Ni lagi tadi. Okay, so 14 tolak 1. Nilai pH dia ialah 13. Okay, so bila baca dekat nilai pH, dia dapat 13. Sebab apa? Natrium hidroksida ni bersifat alkali. Alkali belah kanan kan, ke arah kanan. So 13. Faham Ini kalau saya tanya, ni tambah soalan saja. Jom kita tengok yang contoh 4 ni. Hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida. Dia nak tanya pH pula. Memang soalan tanya pH. Okey, soalan nak tanya pH. Alright. So kalium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.01. So nak cari pH tak boleh terus cari, kena cari POH dulu sebab dia ni alkali dan dia bagi kepekatan ion hidroksida. So kita kena cari POH dulu. So POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida dulu. Betul tak? Dan negatif log kepekatan ion hidroksida tadi bagi berapa? Sebagai 0.01. Alright, so bila buat pengiraan guna kalkulator, awak akan dapat negatif 2. Ya. Besarkan dulu. Alright. So tekan log 0.01, awak akan dapat negatif 2. Okay, so nanti tengok kita 2 lah. Ni POH dia ialah 2. Ni dia punya POH. Tapi back to the question. What's the question? pH. So nak dapatkan pH sama dengan 14 tolak POH. So 14 tolak 2 jadilah 12. So nilai pH untuk POH ialah 12. Okay. Alright. Okay. Ini adalah contohnya. Alright. So kita tengok lagi satu lagi contoh. Okay. Tengok soalan ni dia kata tentukan kemolaran pula larutan lithium hidroksida LiOH dengan pH 12. Yang ni tricky question lah, adalah konon-konon tricky lah sebenarnya. So,
Okay, awak tengok ni. Alright, so dia tanya, kita tahu sikit, sorry. Alright, so dia kata dia nak kemolaran litium hidroksida. So kalau kemolaran ni maksudnya kepekatan ion hidroksida pula. Okay, kepekatan ion hidroksida. Sebab ini NiOH. Okay, so kita nak yang ni maksudnya. Okay, tapi dia bagi pH. Alright, apa yang kita boleh kena buat dulu, kita tak boleh guna terus pH ni. Kita kena dapatkan dia punya pOH dulu, betul tak? Okay, dapatkan pOH dulu. Okay, dapatkan pOH macam mana? So, nak dapatkan pOH ialah dengan cara 14 tolak pH, betul? So, 14 tolak 12. So, dia punya pOH ialah 2. Ni dah tahu dia punya pOH ialah 2. So, sekarang ni barulah kita boleh gunakan formula negatif pOH tu untuk dapatkan kepekatan ion hidrogen. So, kita guna pula formula ni. Ataupun sekarang ni kita boleh cari kepekatan ion hidroksida kan dengan cara formula pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So pOH sekarang ni kita dapat berapa? Kita dapat 2. Letakkan dulu. So negatif log yang ni kita nak cari. So macam mana nak cari ni? Macam biasa kita positifkan dulu sebab kita nak carikan kepekatan OH ni. Kepekatan 4 dia akan jadi log kepekatan OH minus sama dengan negatif 2. Okey, kita sambung sebelah sini . Okay, now sekarang ni nak dapatkan OH kepekatan ion hidroksida dengan cara anti-log. Bukan anti-log ataupun shift log. So, sama dengan jawapan dia 0.01 mol per dm tadi. Okay, ini dah cara dia. Dia rasa simple je, tak ada masalah pun. Okay, so nilai pH boleh dihitung dengan berdasarkan kepekatan ion hidrogen dalam asid atau kepekatan ion hidrogen kembali. Saya dapat mana kepekatan. Okay. Alright, now sekarang ni awak tengok ini adalah skala pH. Korang tahu kat tengah-tengah yang neutral tu adalah 7. Dan kalau korang tengok 7, korang tahu itu adalah neutral. So sekarang dia nak apa? Belah kiri, okay, belah kiri ni ialah asid. Dia macam ni semakin ke kiri, semakin kuat asid tu. Semakin berasid. Maksudnya kepekatan ion hidrogen dia semakin tinggi. Dia punya kepekatan ion hidrogen dia semakin tinggi. Lagi kiri. Okey, maksudnya sekarang ni kalau lah nak dibandingkan 1 dengan 5, 1 ni punya kepekatan ion hidrogen adalah lebih tinggi daripada bacaan pada 5 larutan tu. Okey, ataupun sebenarnya boleh kita akan belajar lagi nanti kita akan belajar asid kuat dan asid lemah lah. So selalunya lagi kecil bacaan dia adalah sejenis asid yang kuat. Lagi kuat. Lagi besar bacaan dia tapi tetap juga 97 lah sebagai asid kan. Dia punya kepekatan ion hidrogen dia rendah dan juga dia sejenis asid yang lemah. So terbalik pula dengan alkali. Alkali lagi besar nombor, lagi ke arah ke-14 ni lagi pekat kepekatan ion hidroksida ataupun lebih beralkali dia. Semakin tinggi kekuatan alkali dia. Maksudnya semakin tinggi kepekatan ion hidroksida lah. Okey, so kalau cikgu buat bandingkan, kalau cikgu bandingkan 9 dengan 14. Okey, 14 ni dia punya kealkalian lebih tinggi berbanding 9. Maksudnya kepekatan ion hidrogen dia lagi tinggi berbanding 9 ni. Ataupun kalau alkali ni lagi alkali kuat, yang ni alkali lemah. Faham kena ingat tau. Lagi kiri, lagi berasid. Lagi kanan, lagi berakali. Macam itulah. Penting 7 tu adalah neutral. Mengkaji hubungan antara kepekatan hidrogen dengan nilai pH asid. Tak ada benda lah ingat tau. Kepekatan lagi tinggi, lagi rendah lah bacaan nilai pH tu. Lagi tinggi kepekatan hidrogen, lagi rendah nilai pH. Lagi tinggi kepekatan ion hidroksida, lagi tinggi nilai pH. Macam tu. Kita balik next point ni lah. Alright, so tengok yang ni contoh ni Ini adalah contoh-contoh bahan-bahan kehidupan seharian yang awak guna. Okay, so ingat tengah-tengah ni adalah neutral. Okay, so apa yang neutral kat sini? Air kosong tu adalah neutral. So yang lebih kiri. Alright, just gas kosong ni bateri. Bateri ni ada juga yang guna alkali. Sebenarnya bateri ni yang kedua ada juga yang alkali tau.
Tapi ada bateri yang bahan kat dalam itu digunakan asid. Faham So kalau yang lagi tinggi kekataan hidrogen ni, yang lagi rendah lagi jus gastrik. Gastrik ni ada kat dalam perut kita. Awak kena ingat dulu kita kalau kita tak makan jus tu akan banyak daripada makan yang lebih cemil tu. Jadi that's why bila korang lapar, korang akan ada rasa pedih. Sebab pedih tu adalah kerana jus gastrik yang bersifat asid tu. Itu yang korang rasa. Selain itu lemon, cuka, pemasakan, tomato dan kopi. And actually even though kopi ni, dia ni berasa pahit. Selalunya kata pahit tu kali, tapi kopi adalah asid. Dan juga nombor 6, bacaan page 6 ialah susu. Okey, nak cakap cerita pasal susu ni. Orang semua ingatkan susu bakali. Kebanyakan orang dia ingatkan susu ni bakali kan. Okay. Ada orang dia salah, kawan dia tu gastrik tau. Dia pergi bagi air susu. Apa yang terjadi ialah kawan tu lagi muntah teruk, lagi tak bermain yang lesu. Kerana sebenarnya susu biasa dia bersifat asid. Walaupun dia asid lemah sebab dia 6 kan. Jenis 6 tu tidak asid lemah, tapi dia masih lagi kandungannya berasid. So sebenarnya kalau orang yang gastrik, kita kena bagi dia sejenis susu yang dinamakan sebagai magnesia. Dia ada susu khas untuk orang gastrik, bukan susu biasa. You have to know this. Sebab it might happen to your own friend, your family kan. Jangan orang tu pergi, orang tu dah sakit, orang tu dah gastrik, tapi bagi susu tu. Salah. Okay. Right now kita tengok pula bahagian alkali. Ini bahagian geng alkali. Okay, so darah kita, bacaan darah kita ialah 8. Alright. Okay. Soda bikarbonat. Alright. Soda bikarbonat juga alkali. Seterusnya antacid. Antacid ni maksudnya apa? Satu jenis ubat yang anti acid lah. Sebabnya dia makan untuk anti acid, untuk menyuburkan acid. Okay, seterusnya larutan amonia. Okay, sabun pada skala 12. Okay, peluntur 13 dan juga pencuci tumbuhan dalam 14. Sebenarnya korang jangan ingat yang asid saja boleh jadi peluntur. Menghakis. Actually alkali juga menghakis. Okay, so ada jenis peluntur yang sifatnya alkali kuat lah. Alright, so itu saja untuk kelas hari ini. Nanti kita sambung kekuatan asid dan alkali. Sekarang ni pergi sekolah untuk korang buat pada hari ini. Okay, ialah uji kendiri 6.2. Okay, sila buat uji kendiri 6.2. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.